Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Nurul Iman Korang Batang, Perlis, tuan-tuan pemerhati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita. Itu pada hari ini tuan-tuan, tarikh 28 Februari bersamaan dengan 16 Rejab. Hari ini pun dah masuk 17 Rejab kan. Dan hari ini kita akan masuk tajuk tentang sambungan kita yang itu masih dalam bab haji dan umrah. Apakah larangan, apakah tegahan Allah SWT dan Nabi SAW berkaitan bab haji umrah ni. Di sebalik surahan-surahan tu ada larangan-larangan yang kita nak kena tengok balik, nak kena muhasabah balik. Kok kita ada buat. Cuma tajuk ini berkaitan dengan larangan muhrim. Itu orang yang berihram, menikah, dinikahkan dan meminang dalam ihram. Tapi jarang nak berlaku. Kita pergi buat haji, buat umrah ni pakai ihram, takkan nak kahwin pula. Kok lah nanti berkenan dengan Tok Arab ke, Minah Arab ke. Minah Arab apa? Minah Arab berkenan kat kita. Tak pun Tok Arab berkenan kat apa tu, orang perempuan kita. Contohnya apa? Yang yampi apa tu rombongan untuk ihram tu, macam mana cerita dia? Boleh tak menikah? Boleh tak dinikahkan? Tak pun dia menikah ke orang. Tak pun dia tu dinikah, ataupun dia minang orang, ataupun dia minang untuk diri dia. Macam mana cerita dia tentang tajuk kita hari ini. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, sikit tentang satu benda. Perhatikan kualiti amalanmu. Kita amalan kita ni macam mana, kualiti tak kualiti amalan kita tuan. Okey, yang pertama ni, dari pertama, orang yang pergi masjid banyak, yang puasa tu banyak, yang ibadah ni banyak, hafal Al-Quran, puasa, haji, sedekah, macam-macam banyak kan. Tapi amalan yang Allah terima ni, apa Allah kata? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nampak tuan? Rupa-rupanya kita beramalan semua ni tak tentu lagi, terima tak terima. Tapi buat tak? Alhamdulillah buat juga. Bila ada orang tak buat langsung, tinggal terus, itu lebih teruk lagi. Tapi kita ni tara duduk dalam buat-buat ni pun kena tengok balik. Termasuk dah kita orang yang bertakwa yang Allah kata ni. Al-Maidah ayat 27. Nampak? Ada satu dalil tuan, Ali bin Abi Talib kata, jadikanlah kalian ni orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Amal bagus dah, tapi amalan kita buat tadi tu
Allah terima tak terima? Tanya balik. Aku puasa tadi ni Isnin Khamis, Allah terima tak? Aku pakai malam tahajud ni tiap-tiap malam, Allah terima tak? Kita tengok balik. Kan? Kalau terima tu macam mana? Kalau tak terima tu sebab apa tuan? Kita kena muhasabah balik. Meskipun sedikit, tetapi diterima oleh Allah, itu lebih baik dibandingkan yang banyak, tetapi Allah jadikan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Nampak tuan? Poin kedua ni, kalau amalan kita ni tak tahu mana, biasa saja. Tapi amalan kecil itu, biasa tu, Allah terima tuan. Allah ambil. Itu lebih baik lagi daripada kita buat banyak-banyak ni, tapi tak ada apa di sisi Allah. Debu yang mana berterbangan, kosong. Apa? Tak ada apa nilai tuan. Itu yang kita takut. Kita naklah ni, walaupun sikit, tapi Allah terima. Kalau banyak, alhamdulillah lah. Kemudian Allah terima semua amalan kita. Tapi tak mahu jadi golongan yang mana dosa banyak dah, tapi di sisi Allah debu yang berterbangan. Mungkin penting sebelum bersedekah. Sedekah bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Nampak? Pahala ni kalau kita sedekah luar biasa ni, walaupun kecil tuan-tuan, pahala dia berlipat-lipat ganda. Macam mana biji benih tu keluar tangkai-tangkai. Satu tangkai pula keluar lagi. Itu tuan kita nak tuan. Pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW beramal dengan pahala yang besar. Kita ni umat Nabi Muhammad hidup tak lama mana tuan. 60-70 banding daripada Nabi Nabi Nuh sebagainya sampai 950 tahun, bahkan dekat 1000 tahun umur mereka kan. Tapi umur umat Nabi Muhammad ni 60-70. Lebih pun tak banyak mana, kurang pun tak banyak. Tapi dalam lingkungan 60-70 tu banyak yang meninggal kan. Jadi kelebihan kita buat sikit tapi pahala banyak. Itu beza dia. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu memperhatikan kualitas amal ibadah. Tapi walaupun kita ni buat sikit pahala banyak, tengok balik. Kita buat tu betul tak dengan Nabi suruh? Betul tak dengan Allah suruh? Bertentangan tak apa yang Allah larang, Nabi larang yang kita buat? Jadi kita buat tuan, semua ibadah ni mesti bertepatan dengan sunnah Nabi. Apa Nabi abang kita? Haji kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, tajuk kita hari ni. Tak pun ibadah kita, solat kita, sebagainya. Semua tu mesti tunjuk cara Nabi tuan. Yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitas. Nampak? Ibadah banyak tuan. Ibadah tubuh, semayang kita. Ibadah ilmu ni, baca Quran, hadis sebagainya. Dan hati kita kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Harta kita ni, sedekah, infak. Semua ni mesti kita tengok balik. Kualiti tak kualiti. Jadi tuan, apa-apa pun tengok balik kualiti, bukan kuantiti. Walaupun sikit, tapi ia menepati yang Nabi suruh. Apa yang Allah larang jangan buat. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Tapi Allah suruh buat, Nabi suruh buat, kita buat segera tuan. Okey, itu tajuk tambahan. Okey, ini ulang kaji hari itu. Ulang kaji tentang tajuk minggu lepas. Seorang muhrim dilarang memakai wangi-wangian ketika ihram. Kita bincang dah minggu lepas ni tentang orang yang pakai ihram tak boleh pakai wangian. Apa dalil dia? Ni kisah dia. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW melarang orang yang berihram memakai pakaian yang dicelup wars dan ataupun za'faran. Apa dia wars za'faran ni? Kita bincang dah itu ni. Za'faran adalah sejenis tumbuh-tumbuhan di negeri Arab yang berwarna merah kekuningan. Biasanya dipakai untuk mewarnai kain dan dibuat minyak wangi. Zaman kita lah moden, ada pakai sintetik apa kimia apa tu, warna macam-macam ada. Tapi ini guna cara tradisional yang mana pakai pokok kayu ni, celup dalam bekas tu, ayak tu, jadi warna kain tu berubah-ubah. Dan juga dia mewangikan kain. Tu satu. Yang kedua, kalau tak celup minyak wangi tadi, dia boleh jadi bau wangian, minyak wangi itu sendiri. Dan war pula adalah jenis tumbuh-tumbuhan di negeri Arab juga yang berwarna kuning. Tadi merah kekuningan.
Yang war ni warna kuning. Dan berbau wangi yang biasa untuk mewarnai kain. Jadi ada dua jenis benda ni. Yang mana dia guna untuk bagi warna kain, kedua bagi wangi kain. Jadi cerita dia, kalau kita berihram tak boleh pakai kain ni. Yang mana dia ada bau. Dia wangi yang Nabi larang untuk ketika ihram, tuan. Dari Ibnu Abbas tentang kisah seorang muhrim yang diinjak oleh untanya, Rasulullah SAW berkata, jangan beri wangian jenazahnya. Itu bincang hari itu ni, ada seorang lelaki ni, dia sedang di padang Arafah, ketika buat haji ni, kemudian dia jatuh, kemudian leher dia patah, tuan, meninggal. Apa Nabi habaq? Mandikanlah dia dengan daun bidara, kafankan dia dengan 2 helai kain yang ihram tu. Tak perlu kita beli kain lain. Dia pakai ihram dia 2 helai tu, dah meninggal, pergi cari kain lain tak perlu dah. Ambil kain yang dipakai tu, kita buat untuk kain kafan dia. Cuma Nabi pesan di sini, jangan beri wangian ke jenazah. Jadi dia ni dalam ihram, tak boleh kita bagi wangian kat dia. Sebab apa? Dikira dia sedang berihram lagi, kan? Walaupun mati, sebab apa Nabi kata, mereka yang mana mati dalam keadaan ihram ni, akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak sampai innal hamda sebagainya. Yang kita pergi buat haji tu, yang kita talbiyah tu, orang yang mana mati dalam keadaan ihram ni, kelebihannya akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Apa dia? Macam mereka ni berhaji lagi, kerana berhaji, kan? Itu spesialnya meninggal dalam keadaan berihram. Tapi kita yang nak uruskan jenazah mereka, tak perlu pakai minyak wangi ni. Tak perlu kita buh wangian-wangian. Tapi selain pada meninggal ihram, memang sunnahnya kita bagi wangian pada jenazah. Buh kapur bidara, buh daun-daun ni sebagainya, buh minyak wangi ke apa kan, silakan. Itu meninggal dalam keadaan biasa. Tak mana-mana pun itu sunnah Nabi. Tapi dalam keadaan meninggal dalam keadaan ihram, tak perlu tadi. Sebab apa? Dia terikat dengan larangan-larangan berihram. Walaupun dah meninggal, dikira dia masih berihram dan berhaji, kan? Okey, itu tajuk 2 minggu lepas. Cuma tajuk kita hari ini pula berkaitan dengan bab haji dan umrah, larangan muhrim berihram menikah. Dia pakai ihram, dia buat haji ataupun umrah berihram ni, dia nikah ataupun dinikahkan, orang menikah dia pula, dan meminang dalam ihram. Macam mana? Dia ni duk nikah orang, ataupun dia sendiri menikah, ataupun dia ni duk minang orang. Perbuatan-perbuatan ni Nabi larang ketika kita berihram. Apa dalil dia, tuan-tuan? Dalil daripada hadis Muslim, Sahih Muslim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Nafi', dari Nubaih bin Wahab, bahawa Umar bin Ubadillah hendak menikahkan Talhah bin Umar dengan puteri Syaibah bin Jubair. Lantas dia mengutuskan seseorang kepada Aban bin Osman agar dia boleh hadir dalam pernikahan. Padahal dia sedang memimpin haji. Aban tadi, dia ni duk mimpin orang haji. Lantas Aban berkata, saya pernah mendengar Osman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang berihram tidak boleh untuk menikahkan. Dia tak boleh menikah ke orang. Dinikahkan ke orang berkenan kat dia, dia tu menikah pun tak boleh. Dan meminang, nak minang kat orang pun tak boleh, nak minang untuk diri sendiri pun tak boleh. 3 perkara ni Nabi larang. Abang kata, aku dengar Osman bin Affan kata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang berihram tak boleh dia menikahkan, dinikahkan dan meminang. Mana tahu tuan pergi buat haji nanti, buat umrah nanti pakai ihram, berkenan dengan wanita Arab pula, contoh, kan, nak menikah ni, sabar Ustaz, kau berkenan lagu mana pun, bagi habis dulu buat ihram ni. Habis ihram, nak menikah lah. Itu hak tuan-tuan. Nak minang kat adik, wih cantik ni, jumpa ni, yang pi satu kapal dengan kita ni, berkenan ni mak dengan dia ni, jom kita minang kat adik kita kat rumah tu. Contoh, pakai ihram tak? Masih ihram jangan lagi, tunggu Ustaz, postpone. Habis ihram, terpulang lah, nak minang dia ke, untuk adik ke, untuk kita ke, ikut suka tuan-tuan. Itu cerita dia. Sebab apa? Nabi pesan, ihram tak boleh menikahkan orang, dinikahkan dan meminang. Itu 3 benda yang Nabi larang. Okey, telah menceritakan kepada aku daripada Malik dari Nafi',
bahawa Abdullah bin Umar ia berkata, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, meminang untuk dirinya sendiri atau meminang untuk orang lain. Nampak jelas lagi. Alah ustaz, bukan minang untuk saya ni ada dah. Ni untuk apa tu, abang kat rumah tu tak kahwin-kahwin lagi. Nak minang kat dia, jumpa ni anak dara ni comel ni. Contoh. Tak, sama juga. Sebab apa? Dalil ni kata apa? Abdullah bin Umar ia berkata, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, meminang untuk dirinya sendiri atau meminang untuk orang lain. Jelas. Kita pun tak boleh, untuk orang lain pun tak boleh. Sama. Nak menikah orang pun tak boleh, dinikahkan kita menikah pun tak boleh. Lebih jelas tuan. Sebab apa? Kita pergi buat haji, buat umrah, ihram, selesai urusan tu dulu. Nak nikah ke apa ke, tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ada rezeki, ada jodoh, alhamdulillah tuan. Hadis Malik, Muwatta Malik Al-Maktabah Asy-Syamilah tuan. Okey, kandungan bab. Haram hukumnya bagi seorang muhrim. Muhrim apa? Yang berihram tadi untuk menikah. Menikahkan untuk nikah orang atau meminang. Kita bincang tadi. Asy-Syaukani berkata dalam kitab Nailul Awthar, yang benar adalah haram hukumnya bagi seseorang muhrim untuk menikah atau menikahkan orang lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Ramai ulama setuju dengan pendapat ni. Yang mana tak boleh dia menikah orang, dinikahkan ataupun meminang dan diminangkan. Ikutlah sama. Semua tu dilarang tuan. Okey, nikah seorang muhrim hukumnya fasid, tidak sah. Kukuk berlaku tuan-tuan, tak sah nikah dia. Praktik yang berlaku di kalangan ulama adalah memisahkan pasangan tersebut, yakni membatalkan pernikahan itu. Dari Abu Affan bin Tarif Al-Muri, bahawa ayahnya menikahkan seorang wanita sementara ayahnya dalam keadaan muhrim, berihram. Ada kisah tuan-tuan, ayah dia ni menikah orang ni, yang mana ayah dia itu dalam keadaan ihram. Nampak tuan. Maka Umar bin Al-Khattab membatalkan pernikahan itu. Jadi Umar tahu dia batal pernikahan itu. Sahih hadis Imam Malik dan Baihaqi. Diriwayatkan pula daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu, seorang muhrim tidak boleh menikahkan. Jika ia menikahkan, maka nikahnya dibatalkan, tidak sah. Nampak tuan, sebab tahu tu kan. Sahih Al-Baihaqi. Perkataan seperti itu juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Sa'id bin Musayyib, dan beliau menukilkan bahawa itulah pendapat yang dipilih oleh ahli Madinah. Di ahli Madinah ni dia pegang itu tuan. Sunan Baihaqi. Kukuk tuan, berlaku tuan nikah tu, jadi tak sah nikah tu. Cerita dia dah habis ihram kena menikah pula tuan. Yang itu baru sah tuan. Okey, orang-orang yang membolehkan hal itu bagi seorang muhrim berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Abbas yang menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dengan Maimunah saat beliau berihram. Ada orang kata pula boleh nikah dalam ihram ni. Dia pegang dalil ni. Apa cerita dia tuan? Kita teliti balik. Orang yang membolehkan kata boleh nak nikah orang ni. Sebab apa? Nabi sendiri pun menikah. Nampak contoh. Apa dalil dia? Dia kata hadis Abdullah bin Abbas yang menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah saat beliau berihram. Sahih hadis Bukhari dan Muslim. Jadi para ulama pula betul memberi beberapa jawapan terhadap hadis tersebut, yang mana kami akan menyebutkan jawapannya dengan yang terkuat di antaranya. Jadi dalil ni kata Nabi menikah dengan isterinya Maimunah saat bila? Ketika itu berihram. Kita pergi pula apakah hujah-hujah yang ada. Pertama, Abdullah bin Abbas telah keliru dalam hadis riwayatnya. Dia berkata dalil ni Abdullah bin Abbas keliru. Itu yang pertama. Yang kedua pula, hal itu termasuk keistimewaan bagi Rasulullah SAW. Kalau ia pun untuk Nabi tak apalah, untuk diri dia. Untuk orang awam kita ni tak boleh, sebab dalil tadi Nabi larang. Okey, itu ada dua. Yang ketiga pula, hadis Abdullah bin Abbas berbicara tentang kasus peribadi yang mengandungi banyak sekali kemungkinan. Jadi dia kata keberangkalian tak sahih, agak-agak teka-teka. Itu yang lama bincang. Kita pergi lagi kan. Menurutku, jawapan yang paling kuat adalah yang pertama, berdasarkan beberapa hadis alasan berikut. Pertama, telah diriwayatkan secara sahih daripada pengakuan Maimunah sendiri. Isteri dia Maimunah ni, dia cerita sendiri bahawa Rasulullah SAW menikahnya dalam keadaan halal, tidak berihram. Di antara hadis Yazid bin Asyam
Dia berkata, Maimunah binti Al-Haris telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah SAW menikahnya dalam keadaan halal, tidak berihram. Yazid berkata, Maimunah adalah bibiku, mak saudara dia. Dan juga mak saudara Abdullah bin Abbas. Hadis Muslim. Nampak tuan? Kalau betul macam ni, tanya tuan diri sendiri. Maimunah sendiri, isteri dia. Betul tak menikah dalam keadaan ihram? Tak pun. Dia kata tak. Nampak? Tu sebab tu kan? Dari tadi, punya tu cerita dia. Kan? Hadis Muslim, sahih. Ini cerita dia tuan. Kalau berlaku tuan-tuan, aku dah menikah tuan-tuan, dia kena ulang balik. Nikah time ihram tu tak sah. Sebab Nabi kata, apa tu, menikah, dinikahkan, apa tu, meminang, diminangkan, tak boleh berlaku dalam keadaan ihram. Kalau berlaku, Sayyidina Umar kata apa? Dia time tu, dia batalkan pernikahan yang berlaku. Jadi cerita dia kena menikah balik lah. Habis nanti urusan tu baru kata nikah balik secara sah tuan. Jadi ni kukuh lah. Kita pergi mana-mana nanti, apa tu, buat umrah ke, buat haji ke, kita pakai ihram. Jadi benda ni kena tengok balik. Kukuh berlaku adik-beradik kita ke sebenarnya, jadi timbang tara balik. Jadi kalau kita boleh Nabi sendiri pun nikah dengan isteri dia Maimunah, boleh tengok balik. Dalil tadi ni kan dia ada tanda tanya. Sebab apa? Yang betulnya ni dalil kata dia. Yang mana Maimunah sendiri kata dia nikah dalam keadaan halal ataupun tidak berihram. Anak saudara dia pun kata mak saudaraku menikah dalam keadaan halal, tidak berihram. Dan juga dia pula mak saudara pada Abdullah bin Abbas. Jadi kuatlah tuan. Itu hadis Muslim. Okey, tuan nak tanya tuan tentang bab nikah dalam umrah haji ni. Cerita dia kalau keadaan berihram, tak boleh kita minang orang. Tak boleh kita nikah orang. Walaupun kita tok imam ni, saya tok imam ni Perlis ni. Pergi sana senang je nak nikah orang. Tak tuan. Bukan tuan. Kita tengok balik. Sebab ihram tak jadi. Dia kena selepas itu iya tuan. Hadis Muslim. Okey, sikit lagi tuan. Tanda taubat diterima. Macam mana kita ni duk beribadah ni, kadang-kadang kita ada buat dosa. Dosa ni macam mana kita nak tengok tanda-tanda taubat diterima ke tak tuan-tuan? Kita rujuk balik. Tanda diterimanya taubat. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Setiap amal tentu memiliki syarat agar sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah taubat ada 6. Yang pertama, ikhlas. Artinya, dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Okey, syarat pertama ni dia mesti ikhlas. Balik pada Allah balik. Aku taubat ni kerana Allah Ta'ala. Taubat kita supaya kita ni Allah terima. Ikhlas itu penting. Sebab tu semua ibadah kita mesti ada ikhlas yang pertama tu. Kemudian yang kedua tu mesti ikut contoh Nabi, ibadah semayang, sebagainya. Tapi awal tu mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala tuan. Kedua adalah ikhlas, melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan atau meninggalkan dosa yang dia telah kerjakan. Jadi yang kedua ni syarat dia dah kita buat dosa tu kita kena tinggal, lepas. Jangan buat dah. Jangan diulang dah. Tinggal. Niat tu nak lepas, tak mau dah terlibat dengan benda ni. Apa dosa kita buat sebenarnya. Berlepas diri. Jadi kita nak tinggal benda tu. Tunggu sat. Kalau boleh aku tinggal. Kalau tak boleh nak buat juga. Tu bukan taubat. Tu dia masih lagi dalam asi lagi. Nak buat lagi. Cerita dia kena lepaskan, tinggalkan benda yang kita dah buat kejahatan itu. Yang ketiga an-nadam, menyesal. Jadi orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia telah kerjakan. Jadi yang ketiga ni an-nadam ni kita rasa menyesal. Aku ni kan terlajak jauh dah ni. Kan orang lain ni Taylor ni dah beribadat dah. Aku umur 45 60 ni tak ketahuan hala lagi. Jadi dia rasa menyesal, dia rasa insaf, dia rasa nak perbetul balik diri dia sebagainya. Itu kena ada tuan. Yang ketiga. Keempat, al-azm, iaitu tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Jadi yang keempat ni dia bertekad tak mau ulang. Jadi dia berusaha seboleh mungkin tak mau ulang benda yang dia dah buat tuan-tuan. Itu yang keempat. Yang kelima, taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan untuk bertaubat, yaitu ketika roh sudah ditenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Okey, syarat Allah terima taubat kita selagi mana tak kiamat, lagi itulah Allah terima. Ataupun yang kedua, kita mati dulu. Yang mana sampai dulu. Kalau kiamat dulu, itu akhir untuk kita bertaubat. Tak pun kita meninggal, nyawa di kerongkongan. Duk huak nyawa ni nak meninggal dah, barulah nak bertaubat. Tak guna dah. Dia mesti sebelum kita sakarat maut tu,
Sebelum kita mati, kita kena bertaubat, tuan. Jadi masa ni panjang. Cuma duk rasa panjang ni, buatlah taubat terus. Jangan duk tanda apa, tangguh. Nantilah, esoklah, tulatlah, nanti ke depan lah. Dah. Bertaubat, tuan. Sebab apa? Takut-takut kita tak ada bertaubat nanti. Kok kita meninggal awal, tuan. Itu berhati-hati. Jika dosa itu terkait dengan kezaliman antara sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya. Kalau kita dosa yang kita buat tu kait dengan manusia, hamba Allah ni, kena selesaikan. Bak tanah ke, bak hutang ke, bak pinjam meminjam ke, gak apa-apa kita duk buat tahanan zalim apa, kena minta maaf yang kita hidup lah ni. Sebelum kita mati, tuan, dia mati, kita mati, tuan. Sebelum tu kita kena clear, tuan. Kalau tak, tuan, akhirat akan sangkut. So, tuan, kita mau clear, transparent. Dan kita duduk kat dunia ni, ada hutang, kita bayar. Kan? Ada apa dosa, kita minta ampun pada orang. Kita buat kezaliman, kita buat apa, lebih kurang ke apakah, kita perkena orang ke, kita apakah, kena clear, tuan. Sebab apa? Ini penting. Kalau tak, tuan-tuan, akhir nanti dia akan ambil pahala kita. Semua yang kita ada, tuan. Tiba-tiba tak cukup pula kita buat dosa dengan dia bagi dosa kita pula kat dia. Bayangkan, tuan. Pahala kita dia ambil dah habis. Lagi kita ada hutang lagi. Apa jadi? Kita nak bagi kat dia, tak ada dah. Bekalan kita. Dosa dia pula kita ambil bukan poket kita, tuan. Akaun kita akhirat. Nauzubillah, tuan. So tuan kata, kita ni siapa dia? Orang yang muflis ni. Muflis ni tak ada duit. Ya, tapi akhirat nanti yang muflis macam mana? Dia bawa banyak pahala ni kat dunia ni. Pergi akhirat. Tapi kat akhirat nanti habis pahala dia. Orang faraid, orang ambil, tuan. Sebab apa? Dosa dia dengan orang tu tak clear, tuan. Dia kena berhati-hati. Sebab tu hablum minallah ni, kita dengan Allah, ya. Hablum minan nas pun kena jaga juga dengan manusia ni. Sebab apa? Kat dunia tak clear, dia akan sangkut dekat akhirat. Dengan meminta direlakan atau mengembalikan hak seseorang yang dirampas secara zalim. Kalau kita kat dunia, aku tak boleh bayar duit hang ni, minta maaf sebagainya. Kalau dia buat apa, aku bagi halal kat hang sebagainya, ya clear. Tapi kalau kat dunia tak clear, tuan, dia akan sangkut dekat akhirat. Zalim pun sama. Benda aku ambil kat hang ni, nak aku bagi balik, serah balik tanah ke, duit ke apa ke sebagainya. Itu kita kena tunaikan dan kita kena lansaikan. Ketika 6 unsur di atas ada pada salah orang itu bertaubat, maka taubatnya sah. Namun apakah taubatnya langsung diterima? Allahu a'lam. Kita hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Jadi terima tak lagi? Wallahu a'lam, itu hak Allah pula. Tapi ciri-ciri tadi kita dah buat dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Yang mana Nabi sebut dalam hadis, Allah sebut dalam ni apa tu firman-Nya. Jadi kita buat apa yang Allah suruh, tuan. Karena itulah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar mereka yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan berbuat islah, yaitu mengadakan kebaikan. Okey, macam mana nak tengok kita bertaubat ni? Kita dah lepas bertaubat tu, kita kena islah. Islah apa? Kita kena keluar, kita buat perbaharuan. Dulu mungkin malas, lah dah rajin. Dulu mungkin cengeng, lah ni jenis baik dah. Dulu ni jenis jumpa orang muka pun jegim, marah sebagainya. Lah jumpa orang pun kenyeh, baik, tolong orang, ringan tulang sebagainya. Dia ada beza, tuan. Pembaikan dalam diri dia. Apa firman-Nya? Ni firman Allah sebut. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah kekafiran dan mengadakan islah, mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita dulu ni kita ralik alpa zaman jahiliah. Zaman apa? Zaman kita ralik sebenarnya. Setiap orang dia ada zaman-zaman dia. Jadi kita sedar ni, kita minta ampun kepada Allah. Kembali kepada Allah semula, tuan. Kebaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak? Allah ulang balik ayat yang sama tu surah lain pula. Jadi Allah nak kita ni balik pada dia, kembali pada dia. Itu yang Allah nak, tuan. Di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal saleh setelah. Dan di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah manakala dia melakukan amal saleh setelah dia bertaubat. Jadi macam mana nak tengok dia amal soleh dia apa? Terima tak terima? Lepas dia bertaubat tu, dia buat benda kebaikan. Ni dia bertaubat, dia buat balik dah. Kacau lah. Itu dia main-main dengan taubat. Cuma bila kita terbuat balik, jangan bimbang. Minta ampun balik pada Allah. Mungkin semalam dah buat dah ustaz, hari ni terbuat lagi, minta ampun, tuan. Sebab manusia ni dia tidak lupa dengan lari dengan kesalahan, tuan.
Tapi cerita dia kena bertaubat, kena bertaubat. Itu tuan. Dan selagi mana kita tak mati ataupun lagi tak kiamat tuan. Pintu Allah terbuka taubat tuan. Okey, itu tentang tajuk tadi. Saya pergi sikit lagi tuan tambahan. Ni nak ulang kaji. Tuan-tuan pun dah buat dah ni. Cuma nak beritahu tuan, apakah dalil, apakah hujah tentang larangan terus melaksanakan solat sunnah sejurus selesai solat fardu. Kita semayang tadi, lagi katalah Isya lagi. Semayang tak tu. Tapi apa Nabi abang sini, kalau boleh tuan-tuan, nak semayang sunat tu, kita cari tempat baru. Kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya. Apakah dalil dia tuan-tuan? Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan agar antara solat fardu dengan solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah apa semua tu diselangi dengan sesuatu sama ada berupa zikir, perbicaraan ataupun berpindah tempat. Macam mana tuan-tuan? Terdapat dalil-dalil yang menjelaskan larangan langsung menunaikan solat sunnah sebaik saja selesai solat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangkit buat solat sunat. Itu tak tepat tuan. Tadi kot, bagus lah Ustaz. Daripada balik saja tuang, baik kita mayang saja. Bagus nak mayang. Tapi apa Nabi beritahu kita tuan-tuan? Iaitu macam mana? Nabi kata apa? Suruh kita pindah tempat ataupun berzikir dahulu. Ataupun perbicaraan, doa ke dan sebagainya. Kita apakah dalil dia? Dalil yang pertama, Umar bin Atta bin Abi Al-Qawar mengabarkan bahawa Nafi' bin Jubair pernah mengutuskan beliau kepada Ash-Sha'ib Ibn Ukhti Nam agar beliau dapat menanyakan sesuatu yang pernah dilihatnya darinya Muawiyah dalam solat. Maka beliau menjawab, apa yang kau lihat? Apa Muawiyah buat dalam solat? Ya, aku pernah melaksanakan solat Jumaat bersamanya di Al-Mansyurah. Mansyurah ni sebuah bilik ataupun penghadang di dalam masjid. Benteng lah. Kemudian setelah imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solat Jumaat ni, aku langsung berdiri di tempatku. Dia berdiri di tempat dia, lalu terus solat, yakni solat sunat. Orang tengok perasan ni dekat masjid kita ke mana-mana pun, lepas habis salam ada orang akan bangkit dia buat solat terus. Macam mana tuan? Okey, setelah beliau masuk, beliau mengutuskan seseorang kepadaku lalu berkata. Jadi dia buat lagu tu, ada orang beritahu kat dia, janganlah engkau mengulangi lagi perbuatanmu tersebut. Jika engkau melaksanakan solat Jumaat, janganlah engkau menyambungnya dengan solat yang lain sehingga engkau memisahkan dengan berbicara atau keluar ke tempat lain. Berbicara ni bukan menyimbang saja. Maknanya kata apa? Kita berzikir, astaghfirullahalazim, astagfirullah, Allahumma antas salam, ataupun kita berdoa dan sebagainya. Dah habis tu, baru kita solat. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan perkara tersebut, iaitu tidak menyambung solat fardu dengan solat sunnah. Sunnah ni yang lain sehingga kita berbicara atau keluar berpindah tempat. Sahih Muslim, solat selepas solat setelah Jumaat. Nampak tuan? Tu kalau perasan, Ispak Mat ni lepas mayang aja. Tadi duduk orang tu. Dia pergi duduk belakang, dia pergi duduk belakang kursi, pergi duduk belah dua pula, duduk tengah dua pula ke, sebagainya. Contoh. Sebab apa? Ni dalil kata. Kalau boleh tuan-tuan, lepas semayang kata wajib tentu, kalau nak semayang tentu juga boleh. Zikir Ustaz. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru bangkit tempat yang sama. Kalau tak mau baru tu, tak ada nak berzikir dah. Ganjak pergi kiri, kanan, depan ataupun belakang. Ini yang pertama tuan. Dalam Sunan Abi Daud, cerita lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, adakah salah seorang di antara kamu merasa berat? Berat tak kita ni? Untuk bergerak ke hadapan atau mundur ke belakang, undur belakang, atau ke kanan atau ke kiri. Berat ke hampa ni? Nak gerak depan, ke belakang, kiri, kanan. Abu Daud menambah pada hadis Hamad, iaitu maksudnya ketika hendak solat sunnah sebaik selesai solat fardu. Nampak? Kalau boleh tuan, lepas solat fardu nanti, dah duduk depan ni, pi kiri, pi kanan sikit, ataupun duduk belakang dan sebagainya. Itu yang terbaik. Sebab dalil ni pun kuatnya Nabi pesan perbanyakkanlah solat di semua tempat di muka bumi Allah ni. Jadi tak mana-mana pun kita buat solat. Jadi tu semayang kat luar sana, kat depan. Jadi masjid kita ni kita pernah semayang semua tempat kalau boleh tu. Lebih baik lagi tuan. Cuma tak payahlah tepi belakang tu pula, tempat orang perempuan. Kacau depa. Kita buatlah semayang kat depan kita ni. Luar tu ke tepi kiri kanan, ya.
Kan? Okey, lafaz dalam riwayat Baihaqi. Apabila salah seorang di antara kamu hendak melaksanakan tatawuk. Ni solat sunnah. Tatawuk ni nama solat sunnah lah. Tatawuk. Solat tambahan bagi kita. Sebaik selesai solat fardu, maka beranjaklah ke hadapan atau mundur ke belakang, undur belakang, atau bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Hadis Sunan Kubra Al-Baihaqi. Bab seorang imam berpindah dari tempatnya apabila hendak melakukan solat tatawuk di masjid. Sama ada imam pun kalau perasan duduk orang tu, dia tak semayang dah tempat dia tu. Dia pergi depan, dia pergi hujung, dia pergi kiri kanan, belakang. Itu kan. Jadi kita pun samalah, makmum pun sama. Mana-mana pun kita buat begitu. Kalau tak nak semayang di situ juga boleh, tapi kita zikir dulu. Salawat sebagainya, kita doa namanya. Tempat penuh ustaz, kiri kanan ni penuh orang. Kita semayang tempat tu juga pun boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan kita habis bagi salam terus bangkit semayang. Itu Nabi larang. Sebab apa? Nak memisahkan yang wajib tadi dah habis. Pisah dengan zikir, pisah dengan doa, pisah dengan pindah tempat lain pula. Itu dalil dia tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dalil yang lain pula, bahwasanya beliau apabila berada di Mekah lalu solat Jumaat. Ibnu Umar ni anak Umar Al-Khattab, nama Abdullah bin Umar. Dia semayang di Mekah solat Jumaat. Beliau mara ke hadapan lalu solat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai beliau mara ke depan lalu solat 4 rakaat. Tuan nampak Ibnu Umar tuan apa berlaku, dia solat Jumaat 2 rakaat. Habis saya solat, dia buat 2 rakaat, dia lampi ke depan. Kemudian dia buat pula 4 rakaat. Dan apabila beliau di Madinah solat Jumaat, tadi di Mekah, di Madinah pula apa dia buat? Setelah itu beliau pulang ke rumah lalu solat 2 rakaat di rumah, dan beliau tidak solat di masjid. Maka ditanya kepada beliau, maka beliau pun menjawab, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi buat lagu tu. Cerita dia, kalau kita pergi tempat orang sebagainya, musafir, macam mana? Solat Jumaat 2 rakaat, kemudian kita buat 2 rakaat. Mungkin kita tambah lagi solat yang lain ke? Ya. Jadi kita semayang di rumah kita ni ada 2 pilihan. Kalau tuan-tuan nak buat di masjid, boleh buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jika tuan-tuan nak buat di rumah, balik rumah, buat 2 rakaat saja. Tak payah buat 4 dah. Sebab itu Nabi buat. Kalau tuan-tuan buat di rumah, nak buat di masjid, siap-siap. Jangan buat 2, buat 4. Itu dalil dia. Ustaz nak buat 2 juga boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang tepatnya, kita buat 4 di masjid. Sebab apa? Dalil ni pun dia kuat. Kata perasan, Nabi habaq, jagalah 10 rakaat solat. Apa dia? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isya 2. Jadi jaga 10 rakaat itu. Nabi sebut lagi kalau kita jaga pula 12 rakaat. Bila? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, dan 2 selepas zuhur. Selepas maghrib 2, selepas isya 2. Kalau jaga lagu tu, Allah akan bina satu rumah di syurga. Itu beza dia. Dan Nabi habaq lagi, kalau rajin lagi solat zuhur ni 4 sebelum zuhur, sembahyang zuhur pula 4 selepas zuhur. Apa jadi? Allah haram api neraka. Nampak? Itu solat waktu yang biasa, zuhur biasa. Tapi Jumaat lain pula dan yang tadi ni. Kalau kita buat di masjid, kita buat 4 selepas Jumaat. Ustaz, nak buat di rumah Ustaz? Balik rumah buat 2. Tak boleh buat 4 dah. Sebab Nabi buat lagu tu. Wallahu alam tentang amalan Nabi-Nabi yang buat tuan. Okey, dari lain pula macam mana? Berkata Imam Nawawi, disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan perkara tersebut, iaitu tidak menyambung solat dengan solat yang lain sehingga kita berbicara ataupun keluar. Jadi sembahyang wajib tadi habis, jangan pergi sambung solat sunat lagi. Tunggu Ustaz pisahkan dengan berbicara ni, zikir ke, doa ke sebagainya, ataupun kita pindah tempat. Pada hadis ini terdapat dalil bagi apa yang diperkatakan oleh sahabat-sahabat kami, yakni daripada kalangan tokoh-tokoh mazhab Asy-Syafi'i, bahawa jika seseorang mahu melakukan solat sunat rawatib dan yang lainnya setelah selesai solat fardu, maka dianjurkan agar berpindah dari tempat dia melaksanakan solat fardu tersebut ke tempat lain. Tadi sembahyang tentu dah, duduk belakang pula, duduk kiri pula, duduk kanan pula, kan? Jika tidak, maka boleh di tempat yang lain.
di dalam masjid ataupun di tempat lain supaya tempat-tempat sujudnya menjadi banyak dan berpisah daripada solat sunat dan solat fardu. Itu dia punya point dia. Jadi cerita dia, kita faham, kita perbanyak ke tempat sujud tu. Sebab bukti nanti, ya Allah, si fulan ini semayang di masjid ni merata tempat. Tani penuh, tantu penuh, sebagainya. Itu pun burhan. Baca Quran, burhan kita baca Quran. Tiap-tiap hari baca aku, satu muka, dua muka. Dia akan jadi gerentoh kita. Jadi sujud kita ni pun bukti, tani pernah semayang, tantu pernah semayang dan sebagainya. Lagi banyak tempat sujud, lebih baik, tuan. Perkataan sehingga kita berbicara merupakan dalil yang menunjukkan pemisah antara dua solat, iaitu sela waktu antara solat fardu dengan mula solat sunat tadi. Berbicara macam mana kan? Dipisah dengan perbicaraan. Namun jika dipisahkan dengan berpindah tempat yang lain adalah lebih utama. Kalau pindah tempat tu lagi clear, tuan. Wallahu a'lam. Jadi terpulang pada kita lah, atas kita, tuan. Jadi tuan, lepas ni tuan, kita tahu, oh patutlah banyak orang lepas semayang duk pindah tempat. Ni dalil dia. Dan wallahu a'lam. Saya berhenti dulu. Ada tuan nak tanya tentang tajuk kita hari ni, tuan, berkaitan dengan larangan tadi, orang muhrim ni tak boleh dia menikah orang, dinikahkan ataupun meminang orang. Tajuk minggu depan, tuan, larangan mencabut duri, memungut barang yang tercicir di tanah haram. Jumpa barang, boleh tak ambil? Cabut duri, ada duri ya ustaz, takkan tak boleh. Kita bincang benda ni Nabi larang, tuan, tentang tajuk minggu depan. Apakah cerita dia? Okay, saya berhenti tuan, tak ada apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.